أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Tafsir Al-Quran Ahmad Suhaji bin Muhammad, juzuk yang ketiga, Rasul-Rasul dan Kekuasaan Allah SWT. Ayat 253, keistimewaan dan perbezaan darjat Rasul-Rasul. Ayat ke-254, galakkan belanjakan harta. Ayat ke-255, ayat kursi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Ayat 253. Rasul-rasul itu kami beri kelebihan, sebahagian mereka melebihi sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah ajak berkata-kata, dan setengahnya ditinggikannya beberapa darjat. Kami berikan kepada Isa anak Maryam beberapa keterangan, dan kami kuatkan dia dengan roh suci, Jibril. Jika Allah menghendaki nasihat, tiada berbunuh-bunuhan orang-orang selepas Rasul-Rasul sesudah sampai kepada mereka beberapa keterangan. Tetapi mereka itu bertelingkah juga. Di antara mereka ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Jika Allah menghendaki, tiadalah mereka berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Huraiannya, ayat yang berbunyi, Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami beri kelebihan, sebahagian mereka melebihi sebahagian yang lain. Maksudnya, Tuhan menjelaskan bahawasanya para rasul yang telah terdahulu sebutannya dalam surah Al-Baqarah ini tidaklah sama kelebihannya antara satu dengan yang lain. Walaupun semuanya sama tugasnya masing-masing sebagai utusan untuk menyampaikan syariat-syariat Allah. Tetapi antara seorang rasul dengan yang lain masing-masing ada kelebihannya. Minhum man kallamallah. Dan di antara mereka ada yang Allah ajak berkata-kata, iaitu Nabi Musa AS. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan setengahnya ditingginya beberapa darajat. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, kerana Allah telah meninggikan pangkat dan kedudukannya sehingga lebih tinggi daripada sekalian para Nabi dan Rasul, iaitu dengan ayat-ayat yang terang dan mujizat-mujizatnya yang nyata. Apa yang pernah Allah kurniakan kepada para Nabi dan Rasul yang berupa ayat-ayat, tanda-tanda dan mukjizat, tidak lupa ada dikurniakan pula kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara tanda-tanda kenabian Muhammad ialah bulan terbelah dengan sebab isyarat tangannya. Tunggul pohon kurma yang Nabi biasa bersandar padanya di dalam memberikan khutbah, kedengaran tersedu-sedu kesedihan bila bercerai dengan baginda. Batu dan kayu memberi salam kepadanya. Binatang-binatang memberi kesaksian di atas kebangkitannya menjadi Rasul. Air mengalir dari anak jarinya. Makanan yang sedikit mengenyangkan sekumpulan orang ramai. Dan lain-lain lagi tanda atau mukjizat yang tidak terkira banyaknya. Adapun sebesar-besar mukjizat Nabi Muhammad SAW ialah kitab suci Al-Quran yang dapat melumpuhkan kebolehan sekalian penduduk bumi. Sama ada yang hendak menghalang-halanginya maupun yang hendak memindah atau menirunya. Mukjizat Quran ini kekal hingga ke hari kiamat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah katanya, berkata Rasulullah SAW, yang artinya, tidak ada seorang pun daripada para Nabi yang diberi, melainkan aku diberi juga tanda-tanda atau ayat-ayat yang sama yang dipercaya oleh manusia. Hanya apa yang telah diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Aku berharap akulah yang terbanyak mempunyai pengikut pada hari kiamat.
Dari Jabir pula diriwayatkan katanya, berkata Rasulullah SAW yang artinya, aku telah diberikan 5 perkara yang tidak seorang pun daripada para Nabi sebelumku diberikan. Pertama, aku ditolong dengan daya menakutkan musuh sejauh perjalanan sebulan. Kedua, diuntukkan bagiku bumi ini di mana saja boleh dijadikan tempat bersujud dan keadaannya suci. Maka sebarang umatku yang telah datang kepadanya waktu sembahyang hendaklah tampil sembahyang. Ketiga, dihalalkan harta rampasan perang bagiku yang tidak halal bagi seorang pun sebelumku. Yang keempat, aku diberi kuasa untuk memberi syafaat pertolongan. Yang kelima, setiap Nabi yang dibangkitkan khusus untuk menyeru kaumnya sahaja, sedangkan aku dibangkitkan untuk menyeru seluruh manusia. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kami berikan kepada Isa anak Maryam beberapa keterangan dan kami kuatkan dia dengan roh Jibril. Yakni Allah menggunakan mujizat kepada Nabi Isa AS berupa kuasa menyembuhkan orang sakit buta dan sopak dan menghidupkan orang mati sebagai bukti atas kebenaran kenabiannya. Allah juga menguatkan sokongannya itu dengan mengutus malaikat Jibril yang sentiasa berdampingan dengannya ke mana-mana sehingga ia diangkat oleh Allah ke langit. Dalam ayat ini Allah membawakan dua misal iaitu Nabi Musa dan Isa, tidak menyebut kelebihan Nabi-Nabi yang lain. Kriteria mukjizat yang ada pada keduanya merupakan sebesar-besar mukjizat, maka memadalah Allah menyebutkan yang besar-besar sahaja. Dan pada itu Allah menyatakan juga bahawa setengah para rasul itu ditinggikannya beberapa darjat, yakni masing-masing ada kelebihannya. Nabi Ibrahim mendapat gelaran Khalilullah, artinya teman Allah. Nabi Daud digunakan kerajaan dan kenabian. Nabi Sulaiman diberi kuasa memerintah jin, manusia, burung dan angin. Nabi Yahya digunakan sifat bersih dari nafsu mengingini perempuan dan lain-lain rasul, masing-masing dengan mukjizat-mukjizat yang sesuai pada zamannya. Setengah kalangan menyatakan kelebihan darjat antara seorang Nabi dengan yang lain ialah sebagai yang telah disaksikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW sendiri ketika Mi'raj ke langit. Baginda telah menyembah Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam dan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Nabi kita Muhammad SAW bukan saja telah sampai ke langit yang ketujuh, bahkan dapat pula meningkatkan ke derajat yang lebih tinggi, iaitu Sidratul Muntaha, Mustawa dan Arash, di mana baginda dapat mendengar suara desiran qalam dan bertemu dengan Tuhannya. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayinat. Jika Allah menghendaki, nescaya tiada berbunuh-bunuhan orang-orang sampai rasul-rasul sesudah sampai kepada mereka beberapa keterangan. Maksudnya perbuatan bunuh-membunuh ataupun perangan berlaku di antara mereka selepas diutus rasul yang membawa syariat dan pengajaran akan dapat dihindar jika Allah menghendakinya. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Tetapi mereka itu bertingkah juga, di antara mereka ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Jika Allah menghendaki, tiadalah mereka berbunuhan, tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Maksudnya sesudah Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, diharap manusia itu akan mengesahkannya, taat dan patuh kepadanya. Tetapi masih juga terdapat manusia yang sengaja kufur dan engkar kepadanya. Oleh adanya kekufuran dan keberanian mereka mendurhakai Allah yang menyebabkan mereka berbuat kebinasaan, maka berlakulah pembunuhan dan peperangan di antara mereka. Allah berkuasa menolak peperangan itu sehingga berlaku keamanan, tetapi jika Tuhan berkehendak, boleh pula ditariknya sehingga tidak lagi berlaku perdamaian. Perang adalah kemenangan, damai adalah kemujuran. Peribahasa Melayu mengatakan malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Artinya segala sesuatu yang sudah tersurat di dalam azal takdir tidak dapat dielakkan lagi, mesti akan berlaku. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Ayat 254, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah rezeki yang kami anugerahkan kepada kamu sebelum tiba hari yang tidak boleh berjual beli padanya, tiada berteman dan tidak pula mendapat pertolongan. Orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang anaya. Huraiannya, Allah menyeru orang-orang yang beriman supaya membelanjakan hartanya, iaitu menunaikan kewajipan zakatnya. Setengah ulama mengatakan bersedekah atau berderma untuk amal kebajikan. Harta tersebut hendaklah dibelanjakan semasa hidup, kerana pada hari kiamat tidak ada lagi masa untuk orang berjual beli, yakni menebus diri dengan hartanya, dan tidak ada lagi teman-teman yang boleh menolong melainkan hasil amalannya di dunia sahaja. Begitu juga tidak ada lagi jaminan-jaminan akan menyelamatkannya sehingga dirinya boleh diterima.
Sementara orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang naya kerana mereka telah meletakkan amal ibadatnya bukan pada tempatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat 255, Allah itu Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi amat menjaga. Tiada Dia mengantuk dan tiada tidur. Dia mempunyai segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat pertolongan pada sisinya melainkan dengan izinnya. Dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan ada di belakang mereka. Tiada mereka mengetahui sesuatu pun akan ilmu Allah melainkan dengan kehendaknya. Kerusinya, ilmunya dan kerajaannya meliputi seluruh langit dan bumi dan tiada keberatan baginya menjaga kedua-duanya. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ayat ini dinamakan ayat kursi dan merupakan ayat yang paling utama dari sekalian ayat-ayat Quran. Sebab pahala membacanya melebihi pahala membaca ayat-ayat yang lain. Ianya juga penghulu dari sekalian ayat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli syai'in sinamun wa anna sinamal Qur'anil Baqaratu fiha ayatun hiya sayyidatu yal Qur'an." Tiap-tiap surah itu ada kemuncaknya dan sesungguhnya kemuncak Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah yang di dalamnya ada sebuah ayat. Dialah penghulu segala ayat Al-Quran. Maksud yang paling utama di sini ialah ayat kursi kerana telah terkumpul di dalamnya beberapa hukum ketuhanan, sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang tidak terdapat di dalam lain-lain ayat. Disebutkan dalam Al-Badawi bahawa Nabi SAW bersabda yang artinya sesungguhnya sebesar-besar ayat Quran itu ialah ayatul kursi. Pada siapa membacanya, Allah akan utus malaikat bagi menulis kebajikannya dan menghapus kesalahannya mulai dari saat itu hingga ke hari esok. Huraiannya ayat tersebut menerangkan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah sahaja. Dia bersifat Al-Hayy, artinya hidup, yakni kekal selama-lama, tidak akan mati atau binasa. Bersifat Al-Qayyum, artinya amat menjaga, yang ini bertanggungjawab mengurus dan mentadbir semua makhluknya, tidak pernah mengantuk apalagi tidur, bahkan sentiasa jaga dan siap sedia kerana mengantuk itu melupa ingatan dan tidur itu menghilangkan kesedaran akal dan hati juga menghilangkan tenaga, kekuatan dan kekuasaan yang berarti mati. Maka orang yang tidur serupa dengan orang yang mati. Allah itulah yang memiliki segala sesuatu baik yang ada di langit atau maupun yang ada di bumi. Semuanya adalah miliknya, makhluknya dan hambanya. Maka tiada layak bintang itu di langit atau berhala di bumi dipertuhan oleh orang musyrik kerana semuanya itu makhluk Allah juga. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat pertolongan melainkan dengan izinnya. Maka pada hari kiamat kelak segala berhala yang orang musyrikin sembah tiada dapat menolong dan menjamin mereka di sisi Allah, kecuali yang diizinnya seperti syafaat Nabi Muhammad SAW, syafaat setengah para Nabi yang lain, setengah malaikat dan orang-orang mukmin sesama orang mukmin yang lain. Ilmu Allah dan kerajaannya meliputi seluruh langit dan bumi dan tidak pula Allah keberatan menjaga dan memelihara keduanya kerana Dia maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya, dan maha besar, tidak ada yang lebih agung daripadanya. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka akan datang dari perkara-perkara yang baik dan jahatnya. Ia mengetahui apa yang belakang mereka, yakni yang sudah mereka lakukan. Tiada mereka mengerti sesuatu pun akan ilmu Allah melainkan dengan kehendaknya. Para rasul dan nabi saja yang mengerti ilmu Allah, kerana mereka itu sebagai bukti kerasulannya. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar mendapat taufik dan hidayah daripada Allah untuk kita amalkan, kita sampaikan insya-Allah. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.